Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah bersabda mengajak umat Islam supaya meningkatkan azam untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Bersabda pada majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena bulan Ramadan 1444 Hijrah 2023 Masihi kemarin, Duli Yang Teramat Mulia menggesa agar pihak pengurusan yayasan sentiasa memantau tata cara pelaksanaan pengagihan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi mencapai matlamat yang diharap-harapkan. Majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi berlangsung di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Idris Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Timbalan Pengerusi 1 Jemaah Tadbir Yayasan, Yang Berhormat Bihin Dato' Laila Raja, Meja Jeneral Besar Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku Pemangku Pengarah Urusan Yayasan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan dalam sembah alu-aluan menyembahkan penggunaan kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia mencerminkan sikap pemedulian dan kasih baginda. Tahun ini adalah masuk tahun yang ke-28 sejak dari tahun 1995. Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah telah diamanahkan untuk menguruskan pengandaliannya. Dan alhamdulillah sehingga kini kaedah pengagihannya telah pun dilaksanakan dengan sempurna dan teratur atas usaha dan kerjasama padu daripada jabatan-jabatan daerah melalui penghulu-penghulu mukim, ketua-ketua kampung, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, Angkatan Bersenjata Raja Brunei, Pasukan Polis Raja Brunei dan sebahagian syarikat-syarikat swasta yang berdaftar. Duli Yang Teramat Mulia bersabda, walaupun negara masih berdepan dengan wabak COVID-19, usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan berupaya mengembalikan keyakinan negara untuk meneruskan usaha-usaha murni itu bagi memastikan setiap rakyat dan penduduk beragama Islam di negara ini dapat menikmati kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Saya percaya pengalaman yang diperolehi sebelum ini akan dapat memperkesankan lagi tata cara pelaksanaan pengagihan kurma kurnia peribadi tersebut. Oleh itu, pihak pengurusan yayasan hendaklah sentiasa memantau dan bekerjasama dengan rakan-rakan strategik bagi memastikan pelaksanaannya mencapai matlamat yang diharap-harapkan. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menekankan amalan pembaziran antara perkara yang dituntut untuk dijauhi. Malah amalan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggakan orang yang membazir disamakan dengan saudara syaitan. Oleh itu, marilah kita meningkatkan azam untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna dan jauh daripada amalan yang tidak menguntungkan itu. Selain meningkatkan ibadat puasa di siang hari,
kita juga janganlah melepaskan peluang untuk menyemarakkan malam-malam di dalamnya dengan memperbanyakkan ibadat seperti sembahyang tarawih, bertadarus, bersedekah dan mengerjakan sembahyang sunat lainnya. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengagihan buah kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada wakil-wakil pasukan beruniform, orang awam, penjawat awam sektor kerajaan dan pekerja swasta. Juga menerima agihan buah kurma Persatuan Saudara Baru. 157.5 tan metrik buah kurma jenis Safawi akan diagihkan kepada seluruh rakyat dan penduduk Islam di seluruh negara dengan setiap seorang menerima satu kotak kecil mengandungi 300 gram. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan sempurnanya majlis pelancaran pengagihan kurma kurnia pribadi, bermulalah pengagihan buah kurma kurnia pribadi kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara Brunei Darussalam. Pengurniaan kurma pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam jelas menunjukkan rasa kasih sayang dan pemedulian mendalam baginda kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini, khususnya di bulan Ramadan. Selaku rakyat dan penduduk wajar menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan Majlis Baginda atas kurnia kurma. Menjunjung kasih di atas ke atas kebuah Duli Yang Maha Mulia, di atas perkenan kebuah Duli Yang Mulia telah mengurniakan kurma kebuah Duli. Semoga Baginda kakal kara memerintah negara Brunei Darussalam dan sihat walafiat. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada hari ke-12 kemarin meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Agama yang berjumlah lebih 270 juta ringgit. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan mendengarkan beberapa isu yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat. Bagi isu pelanggaran sijil halal dan logo halal yang mansuh, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, menjelaskan beberapa inisiatif telah dilaksanakan bagi menangani isu tersebut. Masuk pesanan SMS dan juga surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Majlis Agama Islam apabila mereka menerima sijil halal untuk membarui sijil halal dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh mansuh. Di samping itu, pemantauan secara konsisten juga dilaksanakan melalui rondaan, aduan dan operasi bersepadu bagi memastikan syarikat-syarikat pemantau undang-undang mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan pensijilan. Selepas meluluskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Agama, Dewan mendengarkan pembentangan mukadimah usul peruntukan kira-kira 334 juta ringgit bagi Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dalam mukadimahnya antara lain mengongsikan Kementerian Pembangunan komited dalam penyediaan infrastruktur perkhidmatan awam dalam mendukung keperluan sosio dan ekonomi negara. Pertama, untuk mempertingkatkan pemeliharaan aset bagi peralatan dan kelengkapan di bawah kawalan jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pembangunan. Kedua, untuk melaksanakan pembinaan rumah selaras dengan perancangan dan meningkatkan pemeliharaan perumahan yang memerlukan pembaikan. Ketiga, meningkatkan pemeliharaan aset-aset perkhidmatan air
bagi menjamin bekalan air yang bersih dan berterusan. Keempat, kesediaan infrastruktur dalam menangani impak perubahan iklim dan kenaikan paras laut sea level rise, terutama sekali dalam mitigasi bencana banjir dan perlindungan pesisiran pantai. Kelima, menyediakan dan membukakan tanah-tanah kerajaan yang berpotensi untuk dimajukan bagi kemajuan bercampur mixed development. Keenam, pengurusan alam sekitar yang bersih dan berdaya tahan bagi perairan dan darat, termasuk pembersihan Sungai Brunei dan pengurusan taman dan lanskap. Menteri Pembangunan juga mengongsikan usaha kementerian berkenaan ke arah meningkatkan kesejahteraan awam dengan penyediaan perumahan yang selamat, berkualiti dan mampu dimiliki. Melalui rancangan kemajuan negara ke-11 ini, 2 projek perumahan adalah dalam peringkat pelaksanaan. Pertama, perumahan negara Kampung Lugu Fasa 2 iaitu 1,000 buah rumah teres yang sedang dalam pembinaan dan dijangka akan siap sebelum penghujung tahun 2023. Kedua ialah perumahan negara Kampung Tanah Jambu Fasa 7 iaitu sebanyak 950 buah rumah teres yang mana dijangka akan siap pada bulan Januari tahun 2025. Melalui peruntukan rampaian, sebanyak 140 unit rumah teres di perumahan negara Kampung Rimba telah siap dibina pada bulan September 2022. Rumah-rumah ini akan diperuntukkan kepada pemohon-pemohon yang berkelayakan pada tahun ini. Juga dikongsikan usaha Jabatan Perkhidmatan Air membekalkan air bersih secara berterusan dan mencukupi. Menurut Menteri Pembangunan, usaha tersebut memfokuskan inisiatif meningkatkan keberkesanan kebolehtahanan loji-loji rawatan air. Pertama, meningkatkan kerja-kerja pemeliharaan secara berancang di loji-loji rawatan untuk mengelakkan atau mengurangkan kerosakan di luar jangkaan. Kedua, membersihkan tangki-tangki air mengikut jadual dipergiatkan dalam usaha untuk mengurangkan kejadian air berlumpur dan air kekuningan. Ketiga, mempertingkatkan lagi keberkesanan Standard Operating Procedures SOP dalam bertindak terhadap aduan-aduan yang diterima dari orang ramai. Keempat, menyebar luaskan lagi maklumat mengenai kerja-kerja pembaikan yang mengakibatkan gangguan-gangguan bekalan air melalui media sosial. Pada sesi sebelah petang kemarin, Dewan meneliti beberapa isu, antaranya perancangan bagi mengurangkan risiko banjir di daerah Tutong yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob. Jelas Menteri Pembangunan, kajian telah pun dilakukan sehingga membawa kepada pelaksanaan beberapa projek mitigasi banjir. Kementerian telah melaksanakan kajian di beberapa tempat untuk menangani masalah banjir di kawasan tadahan Sungai Tutong ini. Hasil daripada kajian tersebut, kementerian telah melaksanakan beberapa projek mitigasi banjir dengan membina kolam penahanan banjir serta pembinaan sistem ban dan pam saliran melalui RKN 11 pada ketika ini. Hasil daripada kesiapan projek-projek ini yang telah menunjukkan kesan positif di mana kejadian banjir sejak 2019 telah melihat kekurangan sehingga kini di kawasan-kawasan berkenaan. Isu pengurusan sampah juga mendapat perhatian Dewan. Bagi menjawab isu tersebut, Menteri Pembangunan dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Jadi langkah kehadapan yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan ialah untuk menerokai possibility kemungkinan untuk mengadakan satu incinerator berteknologi supaya sampah-sampah ini akan dibakar melalui incinerator teknologi dan kemudian daripada incinerator ini akan dapat menghasilkan tenaga elektrik. Kementerian Pembangunan memang mengharapkan untuk melangkah ke hadapan untuk mencapai matlamat dan tujuan re-incineration ini supaya kita ini dapat beralih daripada penggunaan tanah landfill seperti yang dipraktikkan sebelum ini.
Pembawaan sisa-sisa ataupun healthcare waste disposal ni ia dalam truk yang berhawa dingin. Is refrigerated. Dan penyimpanannya pun di kawasan sana tu is a refrigerated storage lah, di mana sisa-sisa healthcare ini akan disimpan untuk menunggu pemusnahan. Dan incineratornya ni is controlled electronically. Kalau waste biasa, ini temperaturenya. Kalau clinical waste, lain temperaturenya. Dan kalau ia cytotoxic lagi tu, yang cancer punya waste, lagi tinggi temperaturenya.